Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, pada video kali ini kita akan menyambung pelajaran kita berkaitan sistem respirasi manusia 2.3 kesihatan sistem respirasi manusia. Okay. So, dalam dua subtopik sebelum ini, kamu telah didedahkan ataupun telah diterangkan tentang sistem respirasi dalam manusia. Bagaimana strukturnya, apakah kelebihan-kelebihan ataupun adaptasi alveolusnya. Bagaimana kita bernafas, bagaimana kita menghembuskan nafas dan sebagainya. Okay. So, sebelum masuk subtopik ini, cikgu harapkan semua sudah fahamlah tentang mekanisme sistem pertahanan atau sistem respirasi manusia. Okay. Jadi dalam tajuk ini kita akan tengok tentang kesihatan ataupun penyakit yang melibatkan sistem respirasi manusia lah. Okay. Jom kita start. Okay, udara yang kita sedut ni, yang kita belajar dalam subtopik sebelum ni, udara yang disedut tu, dia akan mengandungi bahan-bahan yang boleh memudaratkan sistem respirasi kita. Kalau tak semua manusia pun, dia boleh memudaratkan sebahagian daripada kita lah. Okay. Apakah bahan-bahan tersebut? Okay, sebagai contoh, bagi yang merokok, tak rokok. So, gambar itu telah memberi perbandingan di antara peparu yang sihat dengan peparu yang dipenuhi dengan tar. Okay. Tar ni sebenarnya adalah bahan yang bahan toksin yang terdapat dalam asap rokok. Okay. Biasanya asap rokok ni dalam udara sedutan boleh melekat dan membunuh sel dalam laluan pernafasan lah, seperti toraks, dekat farinx, dekat epiglottis yang menghalang makanan masuk, dekat larynx, dekat bronchus, bronchiol dan akhirnya alveolus. So dia boleh memusnahkan sel-sel di bahagian tersebut. Okay. So bahayanya asap rokok ini. Okay. Tar rokok juga dia menambahkan pengeluaran mukus atau pengeluaran lendir yang mana dia boleh menghasilkan kahak di dalam peparu lah. Okay. Tar rokok adalah salah satu contoh bahan dalam asap rokok yang boleh menyebabkan kanser juga. Okay. So mukus dalam peparu ni macam pneumonia lah. Okay. Dia akan rasa ada jangkitan ataupun ada mukus lah di dalam peparu. Hasil daripada bahan kimia ini. Okay. Perlu diingat, tar rokok ini adalah berlainan dengan tar yang digunakan untuk buat jalan tu. Okay. Tar rokok ini sebenarnya daripada perkataan total aerosol residue yang bermaksud jumlah sisa aerosol ataupun bahan kimia daripada aerosol lah. Okay. Jadi bukanlah tar yang digunakan untuk buat jalan tu. Dia adalah akronim kepada total aerosol residue, TAR. Okay, itu sekadar makluman sajalah. Ini adalah antara bahan-bahan yang ada di dalam sebatang rokok. Okay, kita ada bahan kadmium yang juga diletakkan di dalam bateri alkali. Kita ada amonia, pencuci lantai. Kita ada arsenik, racun tikus. Racun tikus pun kita hidu kan, siapa yang isap rokok lah. Okay, dan juga cyanide dan sebagainya lah. Okay. Dan asap rokok ini juga bukan sekadar memudaratkan perokok. Jika kita berada berhampiran dengan orang merokok, kita dikira juga sebagai perokok, tetapi kita adalah perokok pasif lah. Yang mana kita mendapat asap rokok itu daripada orang yang menghisap rokok. So bahaya. Kita akan dapat efek yang sama. Okay. Tak ada bezanya. So sebab itulah bahaya untuk kita berada berhampiran orang yang menghisap rokok. Apatah lagi jika kita menghisap rokok. Lagi bahayalah. Okay. Dalam udara ini juga akan ada gas yang kita sebut sebagai karbon monoksida. Okay. Juga biasa ditemukan dalam asap rokok dan juga dalam exhaust lah, exhaust kereta, van dan sebagainya. Okay. Dia adalah gas yang tak ada warna dan tak ada bau. Okay. Masalahnya karbon monoksida ni, bila dia meresap masuk ke dalam alveolus, okay, karbon monoksida ni akan lebih mudah bergabung dengan hemoglobin berbanding oksigen. Okay. So dia akan membentuk sebatian yang stabil lah. Okay. So karbon monoksida campur hemoglobin boleh jadi karboksihemoglobin. So dia akan bersaing dengan oksigen untuk bercantum dengan hemoglobin. So biasanya karbon monoksida akan menang lah sebab dia lagi mudah untuk membentuk ikatan ataupun sebatian yang stabil. So bila banyak sangat karbon monoksida dalam peparu kita ataupun dalam alveolus tu, so maknanya darah kita bukan transport oksigen, dia transport karbon. Okay. So badan kita akan rasa mengah dan sebagainya lah.
Kerana apa? Darah mengalir tapi tidak membawa oksigen. Okey. Menyebabkan kurangnya oksihemoglobin dan oksigen akan kuranglah dalam darah. Okey. So kita tak akan dapat, sel badan tak dapat menghasilkan jumlah tenaga yang diperlukan lah. Sebab bila je sel darah merah datang, yang datang tu bukan oksigen tapi yang datang tu adalah karbon. So tak boleh digunakan untuk respirasi lah. So kesannya sel kita tidak dapat menghasilkan tenaga yang banyak. Okey. Gas lain adalah sulfur dioksida. Okey, satu sulfur, dua oksigen namanya sulfur dioksida. Okey. Biasanya dibebaskan dari stesen jana kuasa ataupun pembakaran arang batu itulah. Okey. Juga gas tanpa warna dan dia ada bau. Kalau karbon monoksida tadi tanpa warna, tanpa bau, tapi sulfur dioksida dia tiada warna tapi dia ada bau lah. Okey. Bila dia merengsa ataupun bila masuk laluan pernafasan, dia boleh menyebabkan batuk. Kita akan sukar bernafas, bronkitis dan juga kanser paru-paru. So penyakit ni kita akan tengok nantilah. Okey. Dalam udara yang kita sedut juga kadang-kadang akan ada jerebu, akan ada debu, akan ada debunga dan sebagainya. Okey. So ketiga-tiga benda ini adalah zarah pepejal. Dia pepejal tapi dia sangat halus dan dia boleh terampai lah ataupun dia boleh bebas berterbangan di udara. Okey. So biasanya berasal dari exhaust kenderaan ataupun kita pembakaran terbuka, bakar daun, bakar apa dan sebagainya, kebakaran hutan dan semua itu akan menghasilkan zarah pepejal yang halus ni lah, jerebu ataupun debu. Okey. Bunga pula biasanya daripada pokok lah yang dibebaskan oleh enter dan dibau angin dan boleh jadi masuk dalam badan kita lah. Dan ketiga-tiga benda ini boleh menyebabkan penyakit asma kepada sistem respiratory kita lah. Okay. Kita tak tahulah semua masih ingat ke tidak tentang IPU. Okay, IPU biasa keluar bila ada fenomena jerebu. IPU bermaksud indeks pencemaran udara. Okay, sebagai contoh, pada tahun 2013, IPU di Muar telah mencapai bacaan 746 pada pukul 7 pagi. Yang mana bacaan itu jauh melebihi tahap minimum yang bahaya, itu 300. So 300 adalah tahap paling tinggilah untuk normal. Lebih daripada 300 dikira bahaya. Indeks pencemaran udara ataupun pencemaran di udara ni banyaklah. Dekat Muar masa tu 746. Okay. So selama 2 hari lah darurat di Muar dan akhirnya ditarik balik pada 25 Jun. Okay, ni yang berlaku pada tahun 2013 lah. So, penyakit respiratory ataupun penyakit pernafasan dan simptomnya. Okay, kita tengok asma, penyakit asma dahulu. Biasanya asma akan dirangsang oleh debu, debunga, jerebu, asap rokok dan sebagainya lah. Okay, sebarang asap biasanya akan merangsang penyakit asma. Biasanya simptomnya orang yang ada penyakit asma ni dia akan sesak nafas. Dia akan rasa semput dan dia akan selalu batuk lah. Apa yang berlaku kepada pesakit asma adalah salur pernafasan dia bila terkena bahan-bahan seperti debu, debunga dan sebagainya, salur pernafasan tu akan menjadi semput. Menjadi sempit. Okey. Dia mengecut, tiba-tiba dia mengecut, dia dirangsang oleh debu, debunga dan sebagainya itulah. Okey, bila menjadi sempit, disebabkan itulah orang yang ada asma ni dia akan rasa sesak nafas bila terhidu asap dan sebagainya. Okey. So biasanya dia kena ambil nap balik lah. Dia akan kena ambil nap ataupun injekkan oksigen balik. Okay, untuk luaskan balik laluan pernafasan tersebut. Penyakit kedua adalah bronkitis. Okay, bronkitis ini adalah radang bronkus. Radang pada bahagian bronkus yang disebabkan oleh apa? Oleh tar dan juga bahan dalam asap rokok lah. Apa yang berlaku adalah simptomnya adalah batuk berterusan dan tak dapat tidur lah. Dia akan rasa sesak nafas juga. Okay. Cuma berbezanya dengan asma tadi, kalau asma tadi laluan pernafasan tu mengecut. Tapi bronkitis ni tiba-tiba ada mukus berlebihan, lapisan mukus berlebihan pada dinding bronkus tu. So menyebabkan sesak nafas, batuk dah kita rasa nak keluarkan lah mukus tersebut. Okay. Penyakit ketiga adalah emfisema. Emfisema. Okay.
Emfisema ni adalah keadaan di mana alveolus yang hujung tu, di hujung sistem pernafasan tu, dia dirosakkan oleh bahan apa? Tak lain dan tak bukan bahan yang ada dalam asap rokok. Okey. Biasanya orang yang ada emfisema ni dia akan rasa sesak nafas jugalah sebab tak cukup oksigen. Dia akan rasa sakit masa bernafas, cepat letih walaupun buat kerja ringan lah. Okey. Emfisema ni tak dapat dirawat tapi simptom ini boleh dikawal. Okey, apa yang berlaku sebenarnya? Kamu tengok ini yang atas ni adalah alveolus yang normal. Okey, dia ada banyak gelembung-gelembung alveolus lah. Tapi bagi pesakit emfisema, gelembung-gelembung tersebut telah pecah ataupun alveolus tersebut telah rosak menjadi satu gelembung besar lah. So bila alveolus tak ada gelembung-gelembung kecil, ini bermakna tapak untuk pertukaran gas makin berkurang berbanding alveolus yang normal. So itu menyebabkan orang yang mengidap emfisema ini akan rasa sesak nafas lah kerana pertukaran gas itu tidak terlampau efisien berbanding alveolus yang normal. So itu bahayalah. Itulah yang berlaku. Biasanya daripada asap rokok lah. Dan seterusnya adalah kanser peparu. Semua pernah dengar kanser, betul? Biasanya kanser peparu disebabkan oleh bahan kimia. Okay, bahan kimia yang menyebabkan kanser, kita akan panggil dia karsinogen. Tak kisahlah apa-apa bahan kimia. Bila bahan kimia tu didapati menyebabkan kanser, kita akan sebut dia sebagai karsinogen. Okay, karsinogen. Bahan kimia ini disedut semasa bernafas. Okay, dalam asap rokok akan ada ataupun memang akan adalah karsinogen. Contohnya tar tadi itulah yang boleh menyebabkan kanser peparu. Okay. Dan antara simptom orang yang tak semestinya lah, tapi antara simptomnya adalah bila orang yang ada kanser peparu ni, dia akan sentiasa batuk. Bila batuk tu keluar kahak berdarah dan juga rasa sakit semasa bernafas. Okay. So, kalau kita perhatikan, kebanyakan penyakit berkaitan sistem respirasi disebabkan oleh bahan kimia di dalam rokok. Jadi apa kesan merokok kepada peparu? Okay. So merokok ini bukan sahaja merosakkan peparu perokok, tapi dia juga boleh merosakkan sistem respirasi orang yang ada berhampiran dengannya. Okay. Orang yang menyedut asap rokok, yang tidak merokok tapi menyedut asap rokok disebut sebagai perokok pasif. Okay. Dan apa yang kita ceritakan sebentar tadi, efek kepada perokok juga boleh berlaku kepada perokok pasif. So bahayanya bahan kimia di dalam asap rokok ini. Okay. So begitulah subtopik 2.3 yang mana kamu belajar tentang penyakit-penyakit yang melibatkan sistem respirasi. Okay. Cikgu harap kamu semua faham. Okay, jumpa lagi dalam next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.